Hai, Assalamualaikum. Kita bersua lagi. Kali ini kita membincangkan cerpen di sebalik sirat makna, iaitu cerpen yang terakhir. Okay? Kita akan melihat cerpen hasil karya Abang Median Abang Said ini menerusi sinopsis, 5 peristiwa penting, tema, persoalan, plot, konflik, watak dan perwatakan, teknik penceritaan, dan di sini saya akan menekankan cara menjawab nilai. Selain pada itu, kita juga akan melihat pengajaran dan sudut pandangan. Saya Dr. Noli binti Osman dan kita akan menganalisis cerpen ini bersama-sama. Okey, kita lihat dulu sinopsis cerpen di sebalik sirat makna. Kalau pelajar lihat, yang berwarna biru itu adalah teknik penceritaan yang ada dalam cerita tersebut. Yang berwarna hijau pula merupakan persoalan yang timbul, dan yang berwarna merah itu adalah nilai ataupun orang kata perasaan yang ada, sifat perwatakan yang ada pada watak-watak tertentu. Okey, jadi di sini kita tengok cerpen ini bermula dengan menunjukkan watak Cikgu Ibau. Okey, Cikgu Ibau ni dia bermonolog sendirian di rumah dia, mengingatkan ataupun mengenangkan ada cikgu baru yang akan datang ke sekolah beliau. Okey, dan cikgu yang akan datang tersebut merupakan bekas anak muridnya, iaitu Cikgu Nazkir. Okey, perasaan dia bercelaru, kacau bilau. Dia ni macam orang kata pening lah sikit. Sebab apa? Dia kenal siapa itu Cikgu Nazkir. Sebab apa? Dulu dia pernah orang kata merotan Cikgu Nazkir kerana Cikgu Nazkir ni dianggap sebagai agak nakal. Okay? Dan dia juga pernah membuang Cikgu Nazkir daripada asrama kerana kes yang berlaku. Jadi bila Cikgu Nazkir ni nak datang balik ke sekolah tempat Cikgu Ibau bertugas, maka dia rasa macam perasaan dia macam bercelaru. Okay? Sebab apa? Dia kenal sangat dengan Cikgu Nazkir. Jadi kan bila Cikgu Nazkir nak datang, dia anggap orang kata Cikgu Nazkir ni sengaja datang untuk memperlekehkan dia. Okay? Kenapa dia rasa macam tu? Sebab Cikgu Nazkir datang ke sekolah beliau dengan berjawatan sebagai penolong kanan hal ehwal murid. Sedangkan Cikgu Ibau ni yang bekerja selama lebih 40 tahun ni hanya bertugas sebagai guru disiplin dan warden di asrama. Jadi Cikgu Ibau akan bekerja di bawah Cikgu Nazkir pada masa sekarang ni. Sebab apa? Cikgu Nazkir tu menjadi penolong kanan HEM. Okay, kenapa kita letak yang itu berwarna hijau? Kerana itu adalah satu persoalan yang ada dekat dalam cerpen ni, iaitu tentang perjawatan yang terdapat dalam organisasi sekolah. Okay, jadi di sini Cikgu Ibau ni dia rasa macam tertekan sikit. Dia rasa kacau bilau sikit. Sebab apa? Dia cikgu kepada Cikgu Nazkir dan kini dia pelajar yang nakal, yang paling yang dia macam benci ataupun tak suka. Sebab apa? Banyak masalah timbul pada waktu tu. Kini dia kena bekerja di bawah Cikgu Nazkir tersebut. Okay? Dan bila dalam bilik pengetua, bila pengetua memperkenalkan Cikgu Nazkir kepada Cikgu Ibau, kan Cikgu Nazkir ni dia senyum. Jadi kan Cikgu Ibau ni merasakan bahawa Cikgu Nazkir ni senyum kat dia tu senyum menyindir. Okay? Jadi Cikgu Ibau disebabkan kenangan lalu dia bersama dengan Cikgu Nazkir, dia membina satu orang kata perasaan yang tak eloklah berprasangka buruk terhadap Cikgu Nazkir ni. Okay? Dan Cikgu Nazkir ni pula akan menjadi warden dekat asrama tu juga.
Okay, jadi dia rasa macam saja je Cikgu Nazkir ni nak macam orang kata mempermain-mainkan dia lah. Jadi dia merasa geram kepada Cikgu Nazkir. Dia orang kata ada perasaan geram, marah, macam orang kata kenapa Cikgu Nazkir ni datang ke sini? Hanya untuk memperlekehkan dia ke ataupun macam nak balas dendam ke? Banyak perasaan dia macam tu. Okay? Jadi konflik antara Cikgu Ibau dengan Cikgu Nazkir ni menjadi semakin buruk apabila mereka ni berbeza pendapat dalam menyelesaikan satu masalah yang berkait dengan asrama. Okay. Pelajar yang bernama Tinggang ni telah orang kata bergaduh, bertumbuk. Jadi Cikgu Ibau selaku warden asrama telah membuang Tinggang ni kerana melanggar peraturan. Okay, sebab apa? Kalau melanggar peraturan ataupun melakukan pergaduhan, maka pelajar akan dibuang asrama. Jadi kan Cikgu Ibau dia tegas dalam menjatuhkan hukuman. Dia ikut betul-betul peraturan. Berbeza dengan Cikgu Nazkir. Cikgu Nazkir, dia memberi peluang kedua. Cara dia menyelesaikan masalah itu ialah dia panggil berbincang dengan Tinggang dan keluarga Tinggang. Okay, dan kemudian dia meminta Tinggang dan keluarganya membuat surat mengaku takkan mengulangi kesalahan tersebut. Okay, jadi kan dia memberi peluang kedua kepada Tinggang untuk duduk di asrama, memandangkan kawasan tempat tinggal Tinggang ni jauh. Orang kata dalam pendalaman. Kena naik kapal terbang dan sebagainya untuk ke sekolah. Jadi akan timbul masalah nanti. Sedangkan Tinggang ni tidak pernah melakukan kesalahan lain dan itu merupakan kesalahannya yang pertama. Okey, jadi kan bagi dia kata kita boleh bagi peluang kedua kepada pelajar untuk meneruskan ataupun menjamin masa hadapan dia, meneruskan persekolahan atau menjamin masa depan dia. Jadi Cikgu Ibau ni dia jadi semakin marah. Semakin marah, dia semakin geram kepada Cikgu Nazkir kerana dia ingatkan Cikgu Nazkir ni saja datang ke sekolah ni untuk orang kata macam balas dendam lah ataupun kan bila selesaikan masalah pun berbeza pendapat. Tak tanya pada dia dahulu. Terus melakukan keputusan. Sedangkan dia telah membuang Tinggang tersebut. Jadi pergaduhan ni semakin kemuncak. Jadi pengetua datang dan panggil kedua-duanya masuk ke dalam bilik pengetua dan suruh menyelesaikan masalah tersebut secara profesional. Okay, jadi ini kita boleh tengok tanggungjawab pengetua dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh guru dan pelajar-pelajar di situ. Seterusnya kita tengok bila Cikgu Ibau minta penjelasan dan Cikgu Nazkir menyatakan pendapat dia. Jadi orang kata Cikgu Ibau ni tak dapat buat apa-apa. Jadi dia pun keluar dengan perasaan marah. Okay, bertambah marah. Cuma bezanya di sini sebenarnya Cikgu Nazkir ni cuba menyelesaikan masalah atas dasar kemanusiaan. Okay, Cikgu Ibau dia tak berpuas hati sebab apa? Dia dalam diri dia masih terdapat kenangan silam tentang persepsi yang buruk pada Cikgu Nazkir tu. Okay? Jadi di sini Cikgu Michael Teo iaitu selaku pengetua bila dia tengok rasional Cikgu Nazkir berbuat demikian maka dia bersetuju dengan Cikgu Nazkir. Okay? Jadi Cikgu Ibau ni lagi marahlah. Namun segalanya dapat diatasi ketika
Majlis Persaraan Cikgu Ibau, di mana Cikgu Naskir selaku PKM dan mewakili pengawas badan pengawas, mereka telah lakukan ataupun mereka telah membuat majlis persaraan kepada Cikgu Ibau. Pada waktu tu Cikgu Naskir baru menceritakan dia amat terhutang budi dan menghargai jasa Cikgu Ibau yang mendidik dia dahulu. Tanpa kata-kata daripada Cikgu Ibau, berkemungkinan dia tidak akan berjaya. Sebab apa? Dia masih ingat kata Cikgu Ibau yang kalau dia masih berkelakuan buruk, maka dia tidak akan berjaya dalam hidup. Jadi di sini dia menekankan tentang setiap pelajar perlu menghargai jasa guru. Baru di sini Cikgu Ibau sedar bahawa Cikgu Naskir ni sebenarnya amat menghargai jasa beliau. Bukan datang ke situ untuk memperlekehkan beliau. Dan akhirnya mereka berpelukan dan Cikgu Naskir pun mengucapkan terima kasih pada Cikgu Ibau. Jadi di sini kita dah tengok sinopsis dia, kita dah nampak warna yang saya tunjukkan di sini. Persoalan, orang kata teknik penulisan, nilai ataupun sifat yang ada pada watak. Jadi kan kita kecilkan lagi skop dia, kita tengok peristiwa-peristiwa penting yang perlu pelajar ingat. Di sini kita ada beberapa peristiwa penting yang pelajar kena tahu, iaitu tentang kegelisahan Cikgu Ibau apabila dimaklumkan Naskir bekas pelajarnya akan datang bertugas di sekolah yang sama dengan dia. Kemudian mereka ini dilantik, Cikgu Naskir ini dilantik menjadi penolong kanan hal ehwal murid, iaitu atas dan Cikgu Ibau perlu bekerja di bawah Cikgu Naskir. Dan Cikgu Naskir juga bersetuju untuk menjadi warden bersama dengan Cikgu Ibau. Jadi kan di sini kita kena tahu cerita tu. Dan satu lagi cerita iaitu kenangan silam di mana ketika Cikgu Naskir ni menjadi pelajar kepada Cikgu Ibau. Di mana dia ni merupakan pelajar nakal, pernah dirotan, pernah dibuang sekolah. Kemarahan Cikgu Ibau semakin memuncak apabila Cikgu Naskir berbeza pendapat dengan Cikgu Ibau tentang tinggang. Tentang tinggang. Jadi kan seorang ni dia tegas dalam menjatuhkan hukuman, dia ikut peraturan betul-betul. Dan satu lagi ni menggunakan cara diplomasi, iaitu berbincang terlebih dahulu. Panggil, tanya kenapa buat macam tu, lepas tu tengok latar belakang dan sebagainya, memberi peluang yang kedua. Dan konflik ni orang kata menyebabkan Cikgu Ibau ni semakin marah, semakin berdendam kerana pendapat Cikgu Naskir diterima juga oleh pengetua. Dan akhir sekali majlis persaraan. Jadi kalau kita tengok di sini, kita boleh kecilkan iaitu peristiwa tentang Cikgu Ibau dan Cikgu Naskir. Marah dia, perasaan marah, benci, geram. Kisah Cikgu Naskir menjadi pelajar, jawatan dan tanggungjawab guru, perbezaan pendapat dalam menyelesaikan masalah tinggang dan menghargai jasa guru. Jadi 5 peristiwa ni pelajar perlu ingat betul-betul. Pelajar perlu tahu sebab apa 5 peristiwa ni akan menjadi contoh pada banyak jawapan pelajar. Sama ada untuk persoalan, untuk nilai, untuk mesej, untuk pengajaran, untuk gambaran masyarakat dan lain-lain lagi. Baik, selain daripada kita dapat memahami memahami cerpen ini menerusi 5 peristiwa penting, ataupun kita kenal cerpen ni berdasarkan 5 peristiwa penting yang ada. Kita juga boleh tengok ataupun memahami apa yang cuba disampaikan dalam cerpen menerusi watak perwatakan. Di sini ada 2 watak utama yang perlu pelajar ingat, iaitu Cikgu Ibau
dan Cikgu Nazkir. Okay, untuk slide ini saya akan terangkan kepada pelajar tentang Cikgu Ibau sahaja. Tentang Cikgu Nazkir, pelajar boleh lihat dalam nota yang ada pada pelajar. Okay? Yang nota yang saya buat tu. Okay? Jadi di sini Cikgu Ibau ni dia nama penuh dia Ibau Paul Nibang. Okay? Jadi isteri dia bernama Krisi, ketua Warden, berkhidmat lebih 40 tahun, ada 6 bulan lagi untuk bersara. Okey, yang ini orang kata sifat-sifat luaran dia. Okey. Sifat dalaman dia kita boleh tengok Cikgu Ibau ni merupakan seorang yang tegas. Tegas ni kita boleh nampak dia akan menjatuhkan hukuman yang setimpal kepada sesiapa ataupun pelajar-pelajar mana yang melanggar peraturan sekolah ataupun asrama. Contoh kita boleh tengok kepada hukuman yang diberikan kepada Cikgu Nazkir ataupun tinggal. Okay? Committed dalam tugas. Jadi di sini kita tengok selama dia mengajar di situ dia merupakan seorang guru disiplin dan warden asrama. Di sini kita tahu cikgu disiplin ni selalunya adalah guru yang dipercayai oleh pengetua ataupun semua guru-guru yang lain dalam memberi tanggungjawab yang besar ni untuk mendidik dan membimbing pelajar. Okay, dan kita boleh tengok komitednya Cikgu Ibau ni dia melakukan tugas dia dengan bersungguh-sungguh sebagai seorang guru disiplin dan warden. Okay. Cepat melenting, panas baran. Okey, jadi ini merupakan sifat negatif lah ataupun pelajar boleh kata nilai yang negatif yang ada dalam Cikgu Ibau. Okey, kenapa kita kata melenting dan panas baran? Kita boleh tengok cara tanggapan dia tu pada apa saja yang dilakukan oleh Cikgu Nazkir akan menimbulkan rasa marah pada diri dia. Okey, yang seterusnya ialah kita boleh tengok juga dia ni suka berprasangka buruk. Okay? Selain itu, dia memang gigih bekerja mengikut masa, berpegang prinsip pada kejayaan, untuk mencapai kejayaan kena melakukan kerja tu secara orang kata berdisiplin. Okay? Bekerja mengikut prosedur dan lain-lain lagi. Jadi pada watak-watak yang ada ni, contoh macam Cikgu Ibau ni, pelajar juga boleh lihat peristiwa yang 5 peristiwa penting tadi ada dalam watak ni. Okay? Kalau kita kata berbeza pendapat, ada peristiwa di antara penyelesaian masalah pelajar yang bernama Tinggang tadi. Kalau cepat melenting, panas baran, perasaan dia pada Cikgu Nazkir. Bekerja dengan bersungguh-sungguh, kita boleh tengok pada orang kata cara dia ataupun tanggungjawab dia dalam menjalankan tugas sebagai guru disiplin dan warden. Okay? Baik, sekarang kita akan melihat ciri-ciri yang terdapat dalam cerpen di sebalik sirap makna. Okey, kita tengok tema dahulu. Tema dia berkisahkan tentang kemanusiaan yang menceritakan tentang profesionalisme bidang perguruan. Sebab apa kita dah tahu? Sebab daripada mula sehinggalah akhir cerita ini menceritakan tentang Cikgu Ibau dan Cikgu Nazkir. Jadi di sini cerita dia menekankan tentang guru, pendidikan dan guru tersebut menjalankan tugas dan tanggungjawab mereka dengan penuh dedikasi dan meskipun mereka berdua ni berbeza pendapat. Jadi di sini pelajar perlu bagi fakta yang macam yang berwarna hijau dan kemudian diikuti dengan huraian yang berwarna biru dan kemudian kita boleh tengok contoh yang diberi iaitu tentang Cikgu Ibau. Dan pelajar juga boleh bagi pasal Cikgu Nazkir ataupun salah satu sahaja. Dan kemudian yang berwarna jingga itu adalah ulasan ataupun penjelasan kepada peristiwa, contoh peristiwa ataupun fakta tu. Dan yang berwarna ungu itu adalah kesan. Kalau nak letak boleh, kalau
soalan nak boleh letak, kalau soalan tak nak letak boleh, tak nak letak pun tak apa. Jadi di sini kita tengok dia penekanan tema dia ialah tentang perguruan. Jadi tanggungjawab seorang guru. Jadi pelajar bagilah Cikgu Iqbal merupakan guru disiplin dan warden di sekolah tersebut dan sudah mengajar lebih pada 40 tahun. Okey, jadi itu adalah contoh yang jelaslah sebab apa kita ada peristiwa di situ, perkhidmatan yang orang kata selama 40 tahun. Nah, okay, yang seterusnya kita akan tengok persoalan yang ada. Berdasarkan 5 peristiwa tadi, kita akan nampak orang kata peristiwa tersebut dalam fakta ataupun dalam persoalan-persoalan yang cuba ditimbulkan di sini. Yang pertama iaitu ketegasan seorang guru dalam mendidik. Okay. Yang kedua, masalah disiplin pelajar di sekolah ataupun di asrama. Di sini kita boleh bagi contoh sama ada contoh cikgu naskir ataupun tinggang. Okay. Dendam dan berprasangka buruk. Jadi di sini kita tengok dah 5 peristiwa tadi, mula-mula sekali dia menunjukkan tentang dendam dan prasangka buruk cikgu Iqbal kepada cikgu naskir. Okay. Persoalan yang seterusnya, jasa dan pengorbanan guru, iaitu dekat majlis akhir tu yang Cikgu Naskir tekankan tentang perlu menghargai jasa guru, hukuman sebagai perangsang, berprasangka baik sesama insan, prihatin seorang guru terhadap anak murid. Yang ini kita boleh tengok perbezaan dalam peristiwa perbezaan pendapat dalam menyelesaikan masalah pelajar yang bernama Tinggang tadi. Okay, jadi 5 peristiwa yang kita perlu ingat tu akan jadi contoh kepada persoalan-persoalan yang timbul macam ni. Banyak lagi persoalan lain yang ada, tapi kita akan cari 5 persoalan yang kuat dahulu. Jadi pelajar perlu cari 5 persoalan ni yang berkait dengan Cikgu Iqbal dan Cikgu Naskir. Okey, kita tahu plot dia sama je macam yang keempat-empat cerpen yang sebelum ni, iaitu dia ada eksposisi, pengenalan, dia ada perkembangan dan dia ada peleraian. Dan selalunya yang akan ditekankan di dalam plot ni ialah gambaran masyarakat ataupun konflik ni. Okey, sebab apa? Orang kata dekat plot ni kalau dia nak tanya soalan pun dia akan tanya rentetan peristiwa yang berlaku. Soalan akan bagi satu orang kata petikan, dan dia kemudian dia suruh sambung peristiwa yang berlaku sebelum dan selepas. Itu soalan yang selalu ada kalau dia nak tanya berkisar tentang plot. Dan selain daripada itu dia akan tanya tentang konflik. Konflik dekat cerita di sebalik sirap makna ni kita akan tengok. Yang pertama yang jelas sekali ialah konflik guru dengan bekas pelajar. Yang kedua, konflik tentang perjawatan ataupun kedudukan. Yang ketiga, konflik perbezaan pendapat dalam menyelesaikan masalah. Yang keempat, konflik cara mengatasi masalah disiplin di sekolah. Dan banyak lagi konflik-konflik lain yang ada di situ, antara dia orang kata konflik diri Cikgu Iqbal itu sendiri yang suka berprasangka buruk dengan orang lain. Gambaran masyarakat yang dapat kita tengok di sini ialah kalaulah berpandukan kepada watak ataupun 5 peristiwa penting tadi, kita boleh lihat gambaran yang pertama ialah masyarakat yang mendidik. Lepas tu masyarakat yang mempunyai masalah disiplin ataupun pelajar yang mempunyai masalah disiplin. Masyarakat ataupun pelajar yang menghargai jasa guru, masyarakat yang bersimpati dengan orang lain, masyarakat yang mempunyai perbezaan pendapat ataupun cara dalam mengatasi masalah.
Jadi di situ kita dah nampak dah. Okay, semuanya 5 peristiwa penting yang saya tekankan tadi itu akan menjadi contoh kepada fakta-fakta sama ada gambaran masyarakat, persoalan, nilai, pengajaran dan sebagainya. Kalau untuk teknik penceritaan pula, pelajar boleh lihat yang tadi yang berwarna biru dalam sinopsis tu. Contoh, kalau dalam cerpen memang kita akan tahu satu teknik yang wajib ada ialah dialog. Okay. Yang kedua, teknik pemerian. Yang ketiga, di sini dalam cerpen ni dia ada monolog. Okay, monolog dalaman dan imbas kembali. Okay, banyak cerita dia menggunakan teknik monolog dan imbas kembali. Dan selalunya kadang-kadang soalan dia akan tanya tentang teknik imbas kembali. Okay, dalam cerita ni banyak menggunakan teknik imbas kembali. Jadi, huraikan teknik imbas kembali yang ada dekat dalam cerita ni. Jadi fakta dia akan menjadi peristiwa. Okey, peristiwa di mana Cikgu Iba mengimbas kembali ketika Cikgu Nazkir seorang pelajar ataupun mengimbau kembali kisah dia menjatuhkan hukuman kepada Cikgu Nazkir. Okey, jadi peristiwa macam tu yang akan jadi fakta. Bukannya teknik imbas kembali. Okey, kalau dia tanya teknik secara umum, teknik imbas kembali itu akan jadi fakta. Pemberian akan jadi fakta, dialog akan jadi fakta. Dan cara jawab dia adalah pelajar kena bagi teknik dan kemudian huraian kepada teknik, bagi contoh peristiwa dan kesan. Okey, tapi kalau dia tanya imbas kembali yang ada dekat dalam cerita tersebut, pelajar kena bagi peristiwa sahaja. Dan peristiwa tu pelajar kena nyatakan orang kata huraian dia menceritakan tentang peristiwa yang berlaku dan kemudian kena bagi juga kesan apabila menggunakan teknik tersebut. Okey. Okey, contoh yang saya akan bagi di sini ialah peristiwa imbas kembali yang ada dekat dalam cerpen tersebut. Okey, antara peristiwa imbas kembali yang terdapat ialah Cikgu Iba teringatkan peristiwa ketika Cikgu Nazkir masih lagi muridnya. Okey, yang tu yang akan jadi fakta. Dan di bawah tu adalah huraian kepada fakta tersebut. Okey, kedua, Cikgu Nazkir memberitahu pengetua yang satu ketika dulu Cikgu Iba adalah guru dia. Okey, dan seterusnya Cikgu Iba teringat peristiwa yang berlaku 20 tahun lalu di mana dia telah menjatuhkan hukuman kepada Cikgu Nazkir. Cikgu Iba juga teringat peristiwa ketika dalam mesyuarat mingguan Warden yang dikendalikan oleh Cikgu Nazkir. Okay, dan akhir sekali kita boleh juga bagi semasa berucap Cikgu Nazkir teringatkan kembali peristiwa ketika dia bergelar sebagai seorang pelajar. Okay, kalau nilai dan pengajaran kita dah boleh tengok pada sifat-sifat yang ada pada watak. Macam yang tadi kita tengok Cikgu Ibau, dia ada sifat positif dia dan sifat negatif dia. Kalau dekat Cikgu Nazkir, kita akan nampak banyak sifat positif. Okay? Jadi di sini kalau dia tak khususkan kepada watak-watak tertentu, maka pelajar boleh gabungkan ke semua. Okay? Yang pertama, kalau berdasarkan 5 peristiwa penting tadi, kita boleh tengok iaitu yang pertama, menghargai jasa guru. Okay, menghormati guru, bersimpati terhadap orang lain, bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas, berprasangka baik ataupun berprasangka buruk. Sebab apa? Nilai ni dia boleh jadi yang positif ataupun yang negatif. Okey, cara nak jawab nilai dia sama je macam persoalan, macam gambaran masyarakat. Okey, pelajar perlu bagi fakta. Okay, contoh di sini menghargai jasa guru itu adalah fakta dan pelajar akan dapat 1 markah. Yang berwarna biru itu adalah huraian. Okay? Jadi di sini pelajar huraikan tentang fakta yang diberi. Dan kemudian yang berwarna jingga itu adalah ulasan ataupun penjelasan yang lebih terperinci. Jadi ini kalau soalan dia tanya jelaskan, ulaskan ataupun bincangkan. Jadi soal jawapan dia yang macam yang berwarna oranye ni lah. Okay? Dan yang berwarna merah itu adalah bukti ataupun contoh peristiwa. Okay? Untuk prosa pelajar tak perlu salin balik
petikan. Okey, macam puisi kita kena salin baik-baik puisi. Tapi di sini cukup sekadar belajar menyatakan peristiwa yang berlaku, okey, di antara siapa dengan siapa dan apa yang berlaku, maka pelajar akan dapat markah dah untuk contoh. Okey, sekian. Terima kasih. Jadi kalau ada sebarang pertanyaan ataupun persoalan, pelajar boleh terus bertanya kepada saya, ataupun pelajar boleh merujuk nota dan channel YouTube saya. Di sini saya rakamkan ataupun videokan PDPC ini sebab untuk memudahkan pelajar boleh ulang balik apa yang kita telah belajar di kelas. Okey. Jadi kalau ada sebarang masalah boleh tanya. Okey, sekian. Terima kasih.